Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 Mac bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Spekulasi muncul bahawa PKR akan meletakkan Nurul Izzah Anwar untuk bertanding di kerusi Ampang. Ini selepas PH mengumumkan proses rundingan kerusi telah bermula bagi menghadapi PRU15. Kerusi Ampang merupakan antara kerusi parlimen yang simbolik kepada PKR. Tindakan ahli parlimen kawasan itu, Zuraida Kamarudin yang juga bekas naib Presiden Parti, berpaling tada dan menyertai Bersatu begitu mengguris parti itu. Untuk rekod, Zuraida telah mempertahankan kerusi Ampang sejak tahun 2008. Selain Ampang, Nurul Izzah turut dikabarkan akan bertanding di Dun Bukit Antarabangsa yang dibenangi oleh bekas timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali. Bagaimanapun sumber pucuk pimpinan parti itu berkata, belum ada ketetapan yang telah dibuat sehingga kini berhubung spekulasi tersebut. Hubungan tegang di antara UMNO dan Bersatu nampaknya semakin hari tidak menemui jalan penyelesaian. Namun bagi Ketua Penerangan Perikatan Nasional Muhammad Azmin Ali, ia dapat diselesaikan melalui meja perbincangan. Saya tidak mahu menjadi ejen perpecahan. Saya mahu semua pihak ketepikan kepentingan peribadi, duduk dan bincang. Of course ada pandangan yang berbeza. Tetapi dengan musyawarah, dengan perbincangan, saya percaya mesti ada jalan keluar untuk melihat kerangka yang lebih besar. Azmin berkata demikian ketika diminta mengulas amaran UMNO agar PAS tidak membantu Bersatu jika calon mereka bertembung pada PRU akan datang. Amaran itu dibuat Pengarah Pilihan Raya UMNO, Tajuddin Abdul Rahman semalam. Kita ke berita seterusnya. Larangan penggunaan kalimah Allah pada tahun 1986 kepada masyarakat bukan Islam adalah satu kesilapan. Perkara itu diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Dalam keputusannya, Hakim Nur B. Arifin memutuskan seorang wanita Kristian berbangsa Melanau berhak menggunakan kalimah Allah untuk tujuan keagamaan dan pendidikan. Pada Mei 2008, beberapa CD yang mempunyai kalimah Allah telah dirampas daripada Jill Island sebaik dia tiba di Terminal Tambang Murah di Sepang. Selain memohon ganti rugi, Island turut memohon mahkamah mengisytiharkan larangan yang dibuat Kementerian Dalam Negeri pada 1986 itu tidak sah di sisi undang-undang. Dalam penghakimannya, Nur B berkata penggunaan perkataan itu tidak akan mengganggu ketenteraman awam. Kluster mahkamah merupakan istilah yang merujuk kepada beberapa pemimpin UMNO yang berdepan pelbagai kes mahkamah. Mereka juga digambarkan sanggup melakukan apa sahaja untuk menyelamatkan diri dari disabitkan kesalahan berkenaan. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi yang berdepan 47 pertuduhan mahkamah hari ini tampil menyanggah dakwaan itu. Di kalangan pemimpin UMNO, kluster mahkamah juga didakwa mempelopori usaha untuk memutuskan hubungan dengan Bersatu. Zahid mengakui serangan itu dan turut melabel lawannya dipercayai kumpulan Menteri Kabinet UMNO sebagai takut kehilangan kuasa dan jawatan masing-masing. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu turut berkata, kluster mahkamah juga sebenarnya merupakan benteng barisan pertahanan terakhir untuk UMNO. Sempena Hari Wanita Sedunia, Kini TV telah menghasilkan satu laporan khas. Seorang suri rumah terpaksa mengorbankan satu telefon bimbitnya yang usang untuk kegunaan 5 orang anaknya bagi menjalani kelas dalam talian. Berikut petikan daripada laporan khas tersebut. Dan beginilah keadaan keluarga ini sejak tahun lalu yang terpaksa berkongsi satu telefon bimbit yang uzur bersama 5 adik-beradik milik ibu mereka demi pendidikan. Susah, sangat susah. Banyak susah. Berganti-gantilah, pakai berganti-gantilah. Malah Puan Jaya juga tidak mampu untuk melanggan pakej internet. Saya tak ada internet, saya top up lah RM10 atau saya tunggu satu kali tu macam. Macam saya sekarang top up RM10. Saya tengok kalau dalam 2 hari ke 3 hari sudah dia mulai cepat saya top up balik pasal masuk homework kan.
telefon bimbitnya akan digunakan anak-anaknya dari mula PDPR pada jam 8 pagi hingga malam. Ini membuatkan Puan Jaya, seorang pemas tautin tetap dari Indonesia yang berkahwin dengan seorang warga Malaysia, terpaksa berkorban untuk tidak menggunakan telefon bimbitnya dan memberi keutamaan kepada anak-anaknya mengikuti PDPR terlebih dahulu. Sementara itu, Ahli Parlimen Seremban Anthony Loke hari ini tampil memberi bantuan 2 peranti pintar kepada keluarga Puan Jaya susulan laporan yang dihasilkan Kini TV tersebut. Anda boleh menonton video penuh laporan tersebut dengan mengunjungi pautan yang kami sertakan di bawah. Sekiranya anda menyukai laporan yang kami hasilkan, anda boleh memberikan sumbangan untuk menyokong kami menghasilkan lebih banyak kandungan yang berkualiti. Kita ke perkembangan semasa COVID-19. Kes COVID-19 di Malaysia terus menyaksikan tren penurunan apabila 1,448 kes baharu dicatatkan hari ini. Selangor mendahului kes harian tertinggi dengan 561 kes. Ini diikuti oleh Johor 273 kes dan Sarawak 199 kes. Seramai 2,137 pesakit sembuh hari ini menjadikan jumlah kes aktif akhirnya turun di bawah paras 20,000. Seramai 151 lagi pesakit dimasukkan ke ICU hari ini. 5 lagi kematian dilaporkan menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 1,191 kes. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya, Nursyah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.